A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Okey, jadi kita masuk kepada pembezaan untuk trigonometri. Trigonometri ini mestilah melibatkan sin costan, lepas tu ada sedikit penambahan cotangent, cosecant dengan secant. Kat sini cotangent maksudnya dia lawan daripada tan lah. Okey, cotangent tu lawannya daripada tan. Cosecant, okey, dia tak ada secant. Sekejap cosecant, sinus betul lah. Okey, betul lah, cosecant dengan secant. Okey, secant ni maksudnya kena tahulah secant tu secant x secant x maksudnya 1 over cos x. Okey, kalau cosecant maksudnya cosecant adalah 1 over sin x. Okey, kalau cotangent maksudnya 1 over tan x. Okey, ataupun kita boleh tulis sebagai cos over sin. Okey, kita just terbalikkan tan tu sahaja. Okey, ni kena ingat lah. Kalau tak ingat kena tengok Google. Macam mana nak hafal second. Okey, second kita ada 3 huruf. Kita just terbalikkan je. Kita baca pun bunyi macam cas, tapi cas tu kita bunyikan seperti cos. Okey, lepas tu selebihnya cosecant ni maksudnya selain daripada cosine lah kan. So kita 1 over sin je. Dan cotangent ni ada huruf T. T adalah untuk berlawanan dengan tan. So 1 over tan lah. Okey, yang ni kena ingat. Kemudian kat sini kita kena tengok juga bila kita differentiate, okey, kita kena tengoklah sin ni lawan dia siapa. Okey, sin lawan dia adalah cos. Jadi bila kita differentiate sin x, kita akan dapat cos x. Okey, sama juga kalau kita differentiate sin u, kita juga dapat cos u lah. Cuma dekat sini kita ada du dx, maksudnya kita akan differentiate u tersebut. Tapi kalau u tu bukan function, tak ada masalah lah. Okey, contohnya kalau kita bagi satu contoh kat sini. Ni contoh yang biasalah. Okey, untuk yang ni untuk sin x ni, okey, kita just tengok sin x maksudnya sin x je lah. Okey, kita differentiate, kita akan dapat cos x. Okey, ini direct sebab dia x sahaja. X ni adalah function dia memang hanya x sahaja. Tapi kalau u, okey, sin u ni boleh jadi macam-macam. Okey, sin u ni kita boleh katakan sebagai 2x ataupun kita boleh cakap sebagai 3x tolak 5. Okey, maksudnya dia adalah satu function yang besar. Okey, kalau macam x ni dia adalah simple. Kan, sin x ni adalah simple. Tapi kalau macam ni, dia adalah lebih besar. Sin apa benda dalam ni? Kita anggap dia sebagai u lah. Okey, jadi kat sini kita guna yang belah kanan. Okey, kita guna yang belah kanan. So apa dia buat dekat sini? Dia buat sama juga cos u. Okey, dia akan dapat cos u. Okey, cos u tu maksudnya function dia lah. Okey, cos function dia kita ambil 3x tolak 5. Okey, kita tarik balik. Cuma kita kena tengok kat sini kita ada du dx. Okey, du dx tu maksudnya kita differentiate u tu. Kita differentiate dalam bracket ni. Okey, 3x tolak 5 kita dapat 3. Jadi kita differentiate dia, kita dapat 3, kita letak depan lah. Biasanya kita letak depan atau belakang tu tak kisah, terpulang, tak ada masalah. Yang penting kita kena differentiate function tersebut. Function tu biasanya dalam bracket lah. Okay, u ni biasanya dalam bracket.
biasanya, kebiasaannya. Okay, ini adalah contoh beza function sin yang biasa dengan function sin yang ada fungsi yang besar kat dalam tu. Okay, so ini yang penting sin lawan dia cos. Okay. Kemudian ini adalah nota-nota ringkas nota-nota yang kena ingat lah. Tak perlu macam ambil berat sangat pun tak apa sebab ini adalah basic sahaja. Kita belum masuk pada soalan dia lagi. Okey, dan kalau kita tengok kat sini, kita tengok basic dulu Kita tengok kat sini cos. Okey, cos lawan dia sin. Tapi kenapa cos lawan dia sin dia ada negatif kat sini, yang atas dia tak ada negatif. Okey, kalau nak tahu, okey kita tengok tips dia. Kalau dia bermula dengan huruf C. Okey, macam cos huruf C kan. Cotangent huruf C. Cosecant huruf C. Kalau perasan, bila kita differentiate tiga-tiga yang ada huruf C ni, akhirnya kita akan dapat negatif. Okey, maksudnya kita tukar simbol. Kalau kita differentiate negatif cos, kita akan dapat positif sign lah, dia akan tukar simbol. Yang penting ingat satu je. Kalau kita nak differentiate, kita tengok huruf depan dulu. Okey, kita tengok huruf depan dulu. Kalau huruf dia selain daripada C, dia akan jadi positif. Ataupun dia tak akan tukar simbol. Dia punya simbol dia still sama. Okey, contohnya kalau kita letak sini negatif sign. Okey, negatif sign X. Kita differentiate, kita akan dapat negatif cos X. Okey, sebab simbol tidak akan berubah apabila huruf depan dia selain daripada C. Tapi kalau contohnya, kalau kita tengok kat sini, kita padam sekejap. Okey. Contohnya kalau kita letak cos. Okey, cos. So, bila kita tengok huruf depan dia adalah huruf C, kita akan letak automatik negatif. Ataupun senang cerita, positif ni tukar jadi negatif. Kemudian, kita baru ambil dia punya berlawanan. Cos lawan dia sin. Okey, cos lawan dia sin. X ni adalah simple function, jadi kita letak sahaja X. Okey, di mana X sahaja. X sahaja yang boleh kita letak X sahaja kat sini. Okey, lepas tu kalau contohnya yang belah kanan ni, yang ada function, sama juga. Kalau kita ada cos, kita ambil yang senang lah, cos 9x. Okey, cos 9x. So, bila kita differentiate, kita kena tengok huruf depan dulu. Huruf depan dia adalah huruf C, di mana dia akan jadi negatif lah. Okey, negatif. Kita differentiate function yang besar ni. Okey, 9x ni kita dapat 9. Okey, ni contoh ni contoh asal. Lepas tu kita tulis dia punya ni, jawapan dia. Cos lawan dia sin. Okey, cos lawan dia sin. Tulis balik dia punya function asal, 9x. Okey, ni cos u. Sorry. Sin u. Okey. Sin u. U ni maksudnya function asal. Du dx ni maksudnya lepas kita dah differentiate lah. Okey, so boleh nampak tak? Okey, ini basic punya. Okey. Sekejap Alright. So, sama juga dengan yang lain. Kalau kita tengok yang lain ni, macam 10, second, dia huruf lain lah. Dia huruf selain daripada C, dia akan jadi positif lah. Okay, dia akan jadi positif. Cuma kena ingatlah, tan, dia akan differentiate, dia akan jadi second square. Okay, tan jadi second square. Second X, dia akan jadi second tan. Cosecant X, dia akan jadi negatif cosecant cotangent X. Ini kena hafal. Yang senang hafal cuma 3 ni sahaja. Okey, yang senang hafal. Ni senang hafal. Okey, ni pun samalah sebab dia sama je kiri kanan. Okey. Kemudian yang ni macam mana nak hafal? Okey. Kita kena tengok kat sini.
Okay, kalau ikutkan sebenarnya 4 lah yang senang hafal. Yang senang hafal ni ada 4 sahaja. Ni senang hafal. Okay, 10. Kalau 10 kita ambil second square. Okay, kalau code kan lawannya adalah 10. So code ni dia akan jadi cosecant square lah, sebab second square lawannya cosecant square ataupun second lawannya cosecant. Okay, kita just letak co je dekat depan. Kalau ada kod huruf CO, kita letak co kat depan. Second square cos 2. Dan ingat jangan lupa negatif sebab dia bermula dengan huruf C. Okay, 4 ni tolong hafal sebab biasanya kita akan guna paling banyak 4 ni lah. Okay, dan yang ini kalau tak hafal boleh tengok formula. Sebab sebenarnya memang kena hafal 6-6 ni. Tapi kalau nak hafal, kena buat latihan. Okay. Okay, jadi kita tengok dulu macam mana soalan-soalan yang akan ada dalam beberapa ragam lah. Okay, kita akan tengok beberapa ragam soalan yang ada dekat dalam nota ni. So, kita tengok example 11. Okay. Find derivative of the following function. So, kita tengok soalan A. Okay, ni Y sama dengan 5X tambah sin X. Okay, yang ini kita kena tengok dulu macam mana kita nak differentiate function Y ni. Okay, first kita tengok dia bermula dengan huruf Y, di mana kita akan tulis dy over, ni adalah huruf X. So, kita tulis dy over dx. Okay, dy over dx jawapan dia adalah, yang ini kita differentiate satu-satu. 5x ni kita dah belajar, kita differentiate dia akan dapat 5. Okay. Lepas tu positif sin. Okay, sin x differentiate dapat apa? Okay, cos x. Okay, so bila kita tulis cos x, kita tengok huruf S, maksudnya selain daripada C, so simbol dia still sama. Tambah cos x. Okay, itu sahaja. Kita tengok pula soalan B. Dia senanglah sebab dia simple punya function. Apa beza soalan A dengan B? Soalan B ni dia adalah melibatkan darab ataupun produk rule. So yang ni sama je cara yang kita belajar 3 rule yang sebelum ni, quotient rule, product rule dengan chain rule, kita guna je mana-mana yang sesuai. Kalau macam ni kita guna product rule lah sebab yang ni lebih sesuai product rule. So kita tengok U, kita guna U dengan V kan. So U ni kita ambil yang depan, 5X. V ni kita ambil sin X. Lepas tu kita akan tulis du over ds ataupun lebih senang kalau kita tulis u prime. Macam ni. U prime apa jawapan dia? 5. V prime apa jawapan dia? Okey, kita akan buat macam ni. Dia nampak lebih mudah. Dan akhir sekali, kita akan tulis dy over dx sebab dia punya persamaan adalah y. Okey, kita gunakan product rule di mana kita darab silang. Okey, kita darab silang bermula dengan U dulu. Okey, U darab dengan V, so dia akan dapat 5X kali dengan cos X. Kita dapatkan sahaja. 5X cos X. Lepas tu kita akan tambah dengan V U prime. Okey, sebab dia produk dia akan tambah lah. Tambah. Okey, sin X darabkan dengan 5, dia akan dapat 5 sin X. Okay, so kita tulis kat sini 5 sin X. Okay, kita boleh berhenti dekat sini. Ataupun kalau nak faktorkan 5 pun boleh, kita boleh tulis 5. Kita nak faktorkan boleh, tak nak pun tak apa, tak ada masalah. Macam ni kan, kita faktorkan dia jadi macam ni. Tak ada masalah, ni boleh, ni boleh. Okay, nampak tak? Boleh follow? Okay, ini melibatkan trigo. Dia nampak susah tapi kalau kita tengok basic dulu dia akan jadi senang lah. Kita
Kita sambung lagi sikit. Okay, kita akan buat semua sebab kita nak tahu macam mana ragam-ragam soalan trigo ni. Okay, ini pun sama, benda yang sama. Kita just tengok kat sini kita guna quotient rule. Okay, sama juga U adalah sin X. V adalah X. Okay, so U prime. Betul lah cos. Sebab sin lawan dia cos. S huruf dia positif. Jadi positif lah. Okay, pelan-pelan ini satu. Product rule kita panjang sikit dy dx ni dipanjang sikit. Kita terbalik start dengan V darabkan dengan U. So X cos X dia akan tolak dengan UV prime. Dia terbalik sin X darab 1 sin X lah. So dia akan jadi sin X. Okay, over, jangan lupa over dia sebab dia ada quotient rule ni, dia ada bahagi. Okay, lepas tu V kuasa 2 di mana X ni akan jadi kuasa 2 lah. Itu dia warna hitam je lah. Okay, so ini adalah jawapan ringkas. Dia tak boleh faktorkan. So biarkan sahaja macam ni. Okay, itu sahaja untuk C. Dan D pun lebih kurang sama. Ini basic A, B, C, D. Nanti kita tengok E, F, G, H. Ya? Nak jawab soalan ni, D. Boleh tapi sekejap lagi lah. Habiskan ni dulu. Hantar dulu tak apa. Dekat kelas dah habis ke belum chapter tu? Lah, habis lah tu. Kau sains semua trigo dah belajar dah? Okey lah. Okey, V adalah 1 tolak sin X. Okey, U prime berapa? Okey, V prime? Okey, negatif cos. Bagus. Okey, ni pun samalah. V darab kosong kosong. 1 darab dengan negatif cos, dia akan dapat negatif cos X. Ni kita terus congak sebab cepat. Okay, over 1 tolak sin X squared kita buat dalam bracket lah. 1 tolak sin X kuasa 2. Itu saja. Okay, kita ambilkan lagi part ni, lepas tu kita tengok soalan. Kelas malam punya nak ganti hari apa? Buat masa sekarang memang free lah. Masanya bila-bila free dalam masa seminggu ni lah. Nanti tengok lepas kelas. Nanti lepas kelas discuss. Tapi memang kena ganti lah kalau nak habis cepat Okay, kita tengok pula yang E ni. Okay, kalau E ni dia bagi Y sama dengan sin dalam bracket ada function besar, kita anggap je sin U. Yang ni kita guna formula belakangan. Okay, formula yang macam ni. Jadi sama je, kita just differentiate je dalam bracket ni. Okay, kita anggap je yang ni sebagai X. So, dy over dx. Okay, apa dia punya differentiate bagi dalam bracket ni? Okay, 2. Kita tulis dulu 2. Baru kita tulis differentiate bagi sin ni. Differentiate bagi sin ni apa? Okay, jadi cos positif sebab dia positif. Dan U ni kita salin balik. Ni kita salin balik. Buat dalam bracket 2x tolak 5. Itu sahaja. Lepas tu soalan seterusnya.
Yang ini melibatkan power of trigo. Kalau power of trigo ni dia tak ada dalam formula. Yang ini macam mana nak buat? Okey, kita tengok kat sini. Yang ni kita kena guna formula magic lah. Yang ni kena ingat. Okey, formula magic ni kena ingat. Macam mana dia buat? Okey, sama je macam tadi kita ada function u, cuma kat sini kita akan gunakan formula yang sebelum ni. Bila kita ada kuasa 3, differentiate dia akan jadi kuasa 2 kan? Dan 3 ni dia akan bawa ke depan. Dia punya formula sama je. Okay, so kita buat pelan-pelan. Yang ni kena buat slow-slow sebab yang ni dia guna formula magic. Okay, sebab dia tak ada dalam buku Yang ni kita kena ingat sendiri. Okay, so 3 ni kita bawa ke depan. Okay, kita bawa ke depan dulu. So kita letak 3. Okay, lepas tu kita differentiate lagi yang belah dalam bracket ni. Maksudnya kita differentiate yang ni dengan yang ni. Kuasa dengan yang dalam bracket. So kuasa dengan dalam bracket ni 2. Macam tadilah 2. Okay, so 3 kali 2. Kita buat macam ni. Lepas tu, sebelum kita differentiate sign ni, kuasa dia akan jadi berapa? Kuasa dia akan tolak 1. So kita tulis dulu yang asal. Sin 3 tolak 1. Okey, 3 tolak 1. Lepas tu kita tulis dia punya u tu. Ni jangan lupa kita tulis dia punya u. U dia adalah 2x tolak 5. Baru kita tulis dia punya differentiate bagi sin ni. Power dia tak payah ambil. Sebab power dia kita dah tulis dah tadi. So sin lawan dia apa? Okey, cos. So kita tulis kat sini cos. Okey, ambil balik function yang sama. 2x tolak 5. Dia jadi panjang. Okey. Lepas tu kita kira lah. Mana yang boleh kita kira tu kita tulis 6 sin kuasa 2 2x tolak 5 cos 2x tolak 5 Okey, tapi kalau contoh terbalik, contohnya kita letak cos tu kat depan tak ada masalah. Susunan tak ada masalah sebab dia masing-masing ni dia rapat. Cuma dia panjang sikit lah. Ni formula ni kena ingat. Dia gabung formula semua formula dia gabung. Formula trigo gabung dengan formula yang asal. Cuma dia tak ada dalam buku lah, yang ni kena ingat. Kg dengan H pun sama. Cuma walaupun dia ada macam apa orang panggil radical ataupun suit ni, dia jadi leceh lah. Okay, tapi kita anggap je function ni sebagai u. So bila kita differentiate u, kita kena tahu u dia apa. Okay, kita tulis kat sini u punca kuasa ataupun kita tulis dalam bentuk yang 1/2 lah. So 2x tolak 5 1/2. Macam ni lagi cantik. Lepas tu kita dapatkan dia punya u prime. Okay, u prime ni nak cepat ingat, kita ambil 1/2. Okay, kita tulis 1/2. Lepas tu kita tengok kat sini differentiate dia adalah 2. Okay, 2. Lepas tu kita tulis yang ni kuasa dia tolak 1. So dia akan dapat, kalau 1/2 differentiate mesti dapat negatif. Okay, so dia dapat 2x tolak 5 negatif 1/2. Ini kita terus tulis jawapan dia. Dia akan dapat ni potong habis. So dia dapat 1 over silap. Dia dapat terus macam ni. Punca kuasa 1 over. Itulah 1 over sebab dia negatif, dia duduk bawah. So 1 over 2x tolak 5. Dia dah potong, dia jadi macam tu lah. Okay, lepas tu kita tengok dia punya ni. Okay, dia punya persamaan ni. Buat macam tadi. Kita tengok sin lawan dia cos. So dy dx. Okay, dy dx dia adalah cos. Sebab dia sin positif, dia jadi cos positif. Okay, kita warna purple. Cos. Okay, lupa nak bagi tahu. Dia kena darab dengan differentiate bagi u ni. So kita kena tulis dulu 1 over punca kuasa
2x tolak 5. Dia darab darab ataupun dot ataupun kurungan cos. Kita buat dot lah senang. Cos. Ini kita tulis balik dia punya u tu, cos u. Okey, cos 2x tolak 5. So bila kita dapat jawapan, kita just darabkan sahaja. 1 darab dengan cos punca kuasa 2x tolak 5 dia dapatkan sahaja. So dia dapat cos punca kuasa 2x tolak 5 over punca kuasa 2x tolak 5. Dia jadi panjang. Tapi kalau cepat congak, cepat tangkap, dia lagi cepatlah jalan kerja dia. Okey, dia lagi sikit jalan kerja dia. Okey, ini kita bagi dia nampak detail. Okey, H. Yang ini sama je lah. Kita dah dapatkan dia punya differentiate dia. Kita ambil sahaja, kita copy sahaja. Okey, sama je. Okey, bila kita dah cari dy dx ni, dy over dx. Okay, kita tengok dia punya ni, ambil yang depan ni, ambil yang dia punya du dx tu. Okey, 1 over punca kuasa 2x tolak 5. Kita letak darab ataupun dot. Kat sini kita buat benda yang samalah. Bila sin kuasa 3 ni, okey, dia kena darab dengan 3. Okey, dia darab dengan 3, letak depan. Lepas tu dot lupa nak letak lagi dot kat sini. Sin. Sin kuasa berapa ni? Okey, kuasa 2. Okey, ambil function yang asal. Jangan lupa ambil function yang asal. Sin kuasa 2, 2x tolak 5. Lepas tu apa? Apa differentiate? Cos differentiate dia adalah cos. Ambil lagi function asal. Cek Okey. So bila kita tengok jawapan akhir dia, okey, kita dapatlah jawapan dia 3. Okey, kita letak 3 ni. So kita tulis 3. Lepas tu kita salin balik yang ni, kita darab yang ni kan. So kita salin 3 sin squared 2x tolak 5. Lepas tu cos 2x tolak 5. Dia jadi panjang Lepas tu over jangan lupa sebab dia ada ni pecahan kat sini. Maksud sini over dengan punca kuasa 2x tolak 5. Ni kalau soalan exam keluar, biasa markah dia lebih besar dalam 6 markah atau 7 markah kat sini. Jalan kerja dia di sini je. So boleh bawa Okay. So kita tengok dulu, lihat dulu soalan dia. Kira dah sampai hujung bab dah ni. Okay. Tengok satu-satu. Ni apa? Ni parametrik. Kita ada X. Okay, untuk kuasa yang pertama, kita ada X sama dengan E kuasa T. Okay, bila kita cari dx over dt, sebab dia over dt kita tengok huruf x terhadap t So kita buat dx over dt. Okay, dx over dt yang ni tak yang ni kita tengok formula dia lah. Okay, formula dia ada dekat nota ni. Kalau ada rumus yang daripada kelas pun boleh guna, tak ada masalah.
Okey, kita guna yang ni Kalau kita differentiate E kuasa something, kita akan dapat E kuasa something tu balik. Jadi kalau sekarang ni kita differentiate E kuasa T, so apa jadi? Apa jawapan dia? Kita dapat benda yang sama balik, E kuasa T. So Y sama dengan sin T dy over dt adalah apa? Okey, kita akan jadi cos T. Yang ni kita baru belajar tadi. Okey, lepas tu bila kita nak cari kita nak cari dy over dx. Okey, dy over dx ni maksudnya kita akan buat dy over dt. Okey, dy over dt darabkan dengan terbalikkan ni. Ni terbalikkan. Terbalikkan dia akan jadi dt over dx. Apa maksud terbalikkan? Dia akan jadi 1 per E kuasa T. Ataupun kalau nak cepat kita faham, kita buat macam ni. Jawapan dy dt tadi tu kita darab, kita perkan dengan E kuasa T. Maksudnya kita terus tulis jawapan dia kat sini, jalan kerja dia dekat sini. Cos T over E kuasa T. Dia jadi macam ni. Lagi cepat. Okey. Jadi itu dia punya dy over dx. Sebab kita dah tak boleh nak tak boleh nak ringkaskan lagi. Okey, ini adalah markah yang pertama. Ini mark 1 ataupun N1. Okey, lepas tu kita nak cari di squared y over dx squared ni, kita bukannya differentiate lagi sekali yang ni. Tak, salah. Sebab apa? Sebab ini adalah parametrik. Parametrik ataupun parameter, sama je. Parametric equation, dia lain tau. Bila parametrik, kita punya differentiate yang second order. Ni second order ataupun peringkat kedua. Kita tengok kat nota ni, kita ada parametrik. Parametrik. Ni parametrik. Ni punya formula dia. Kalau di squared y over dx, kita akan ambil differentiate bagi dy dx darab dengan dt over dx. Okey, so kita tulis dia punya formula dulu. Okey. D squared y over dx squared. Okey, maksud dia adalah d over dt bagi dy over dt. Dy over dt. Dy over dx. Dy over dx tu yang ni lah. Okey, ini jawapan dia tadi. Lepas tu jangan lupa kita kena darabkan dengan dt over dx. Dt over dx tu maksudnya kita terbalikkan je daripada yang ni. Okey, so kita buat satu-satu. Differentiate dulu yang dy dx ni. Okey, so kita ada apa? U sama dengan cos t. V sama dengan ET. Okay. Jadi kita cari dulu dia punya U prime. Okay, U prime dia apa? Sin. Okay, negatif sin T. Okay, sebab dia function asal T, so T sajalah. Apa V prime? Apa V prime? Okay, sama. E kuasa T ataupun eksponen T. Okay, ini kita masukkan dalam ni lah. Ni kita terus kira. So, dia punya jawapan dia kita tuliskan. Macam mana? Kita start dengan V dulu. Okay, so ni kita tulis negatif sin T ET. Okay. Lepas tu tolak dengan ni. Tolak. Tolak
ET cos T. Over dengan apa ni? V kuasa 2. V kuasa 2 dia adalah E kuasa T. E kuasa T squared. Itu untuk yang ni. Untuk yang belah kiri ni. Maksudnya kita differentiate dy dx tu. Lepas tu baru kita darabkan, kita letak dot kat sini, kita dot dt over dx. Maksudnya 1 over dengan E kuasa T. Ni kita terbalikkan je lah yang ni. Terbalikkan yang dx over dt ni. Okay. Jadi kita darabkan, ni dah nampaklah sama je jawapan dia. Cumanya kita letak E kuasa T ni, kuasa 3 lah jadinya. Okay, ni E kuasa T, E kuasa T, lepas tu kuasa 3. Kalau E kuasa T kuasa 3, kita boleh tulis sebagai E kuasa 3T. Kita boleh tulis macam ni. Tak tahu. Faktor ke atas pun boleh, tak ada masalah. Kalau faktor ke atas jadi apa? Okay, sekejap E kuasa T. Okay, lepas tu actually kan, kalau kita tengok kat sini, kita boleh tulis sebagai macam ni negatif letak depan, letak luar ni. Nanti dalam dia jadi positif. Dia jadi macam ni sin T tambah cos T. Dia jadi macam ni. Ya, lupa nak bagi tahu. Bila kita nak potong, kita kena tengok kat sini ada kuasa 3, so dia boleh potong lah. Ni dia boleh kecilkan. Baguslah kalau macam ni kita boleh nampak lah. Sebab kalau kita buat macam tadi tu kita tak sengkap lagi tahu, kiranya belum habis lagi. So yang ni kita kena tengok dulu mana yang boleh faktorkan, kita faktorkan. So potong di 2. Dan lupa nak bagi tahu, yang ni hati-hati, tolong tengok formula trigo. Okay, ni formula trigo ni kalau tak ada nanti minta lah. Okay, sekejap nak tengok sekejap. Calculus. Kalau parametrik dia melibatkan huruf T. Macam ni, X apa, Y apa, itu parametrik. Dia macam ibarat X apa lepas tu huruf lain. Kadang-kadang dia tak bagi huruf T tau, dia letak theta. E kuasa theta. Dia macam tu. Dia antara dua lah. Antara theta dengan T. Antara dua tu memang parametrik. Dan bentuk dia macam ni. Dia bagi X apa, Y apa. Lepas tu tiba-tiba kan huruf dia huruf lain kan. Lepas tu tiba-tiba dia suruh gabungkan dy dx. Itu memang automatik lah parametrik. Okay, sekejap nak cari formula dia. Ada pun. Okay, ni tak ada dia tak boleh guna yang ni. Kadang-kadang dia jadi tau, macam cos squared x tambah sin x, sin squared x ni dia jadi 1. Kadang-kadang kita kena tengok kat sini, trigonometric function. Mana yang sesuai kita guna, mana yang tak sesuai tak payah guna. So yang ni dia tak boleh guna lah sebab dia bukan kuasa 2. Dia hanyalah kuasa 1. So hati-hati kena tengok kat situ. Okay, so nanti jawapan dia akan jadi negatif sin T tambah cos T over ET kuasa 2. Tapi kalau guna dekat software dekat Google, jawapan dia tak sama sebab Google tu dia akan cari, dia akan kira atau calculate jawapan dalam bentuk biasa, bukan dalam bentuk parametrik. So hati-hatilah bila kita guna Google punya jawapan. Melainkan kalau Google tu dia dapat detect, oh ni soalan parametrik, okay, dia boleh buat lah. Okay,
Okay, sama juga dengan yang ni, tapi yang soalan 2 ni, dia ada letakkan theta bersamaan dengan 1/4 pi. Okay, di mana 1/4 pi ni kita kena tahulah dia bersamaan dengan 1/4 kali dengan 100, sorry. Pi berapa Sekejap, 2 pi 360, pi 100, 180. So 180 bagi 4 dapat apa 45. 45 kan? 45 darjah lah. Okay. So kita kena ingat lah. Kalau 1/4 pi bersamaan dengan 180 Okay, ni soalan pertama. Okay, sekejap kita asingkan nota. Sebab nanti mesti nak tengok jawapan yang tu kan. Sekejap ni. Tak bawah rasa. Okay. Okay, soalan yang kedua ni, first dia suruh cari dy dx dulu. So yang ni kita tengok, guna bahasa Melayu pula. Tadi bahasa Inggeris. Okay, cos theta, lepas tu sin theta. So kita ada y bukan. Theta. Theta dengan y. So yang ni hati-hati. Sekejap. Yang mana x dia? Rasanya ni x dia lah. Ni typo ni. Jarang lah dia letak theta sama dengan cos theta. Typo tu. So ni parametrik. So x sama dengan cos theta. Okay, kita terima bahasa Inggeris lah. Cos theta. Y sama dengan sin theta. Okay. Lepas tu dibagi theta sama dengan 1/4 pi. Okay. So kita buat macam biasa. dy over, sorry. Ni dx over d theta. Dia bukan dt tapi d theta. Okay, sebab dia x menghadapi theta. Jadi apa jawapan dia? Negatif sin theta. Okay, dy over d theta. Yang ni kita kena tulis penuh lah sebab kita nak tahu dia over dengan apa. Apa jawapan dia? Okay, cos theta. Lepas tu kita kira lah dy over dx. Ni dy over dx ni maksudnya kita ambil lah dy over d theta bahagi dengan dx over d theta. So nanti tulis siap-siap negatif. Negatif cos theta over sin theta. Kat sini apa yang kau boleh nampak? Dia tan tapi dia terbalik. Apa? 1/tan tu siapa? Tan lawan dia siapa? Kod. Okay, boleh je tak nak tulis tak apa, tak ada masalah. Betul juga. Tapi kalau nak yelah kena training. Tapi kalau boleh tukarlah jadi kod theta.
Okey, lepas tu cari pula dia punya D squared. Okey, D squared kat sini ni. Okey, D squared. D squared ni kalau tak hafal tak apa, kita tulislah. Dia punya formula dia sama dengan D over D theta, sebab dia guna theta, darabkan dengan dy dx. Darab pula. Differentiate bagi dy dx, darabkan dengan d theta over dx. Dia punya ni, terbalik. Okay, so yang ni apa differentiate bagi dy dx? Apa differentiate bagi ikut? Yang ni tak hafal tak apa, kita tengok balik formula tadi. Okay, formula tadi kita rujuk di atas balik. Ni, mana kod? Ni yang keempat ni, konsep. Okay, kalau katakan kita ada kod theta negatif. Dia jadi apa? Dia tukar simbol, dia jadi positif cosecant squared. Jangan lupa kuasa 2. So, jawapan dia akan jadi cosec kuasa 2 x pula theta. Theta. Lepas tu darabkan dengan 1 over sin. Kenapa 1 over sin? 1 over negative sin. Sorry. Sebab ni. Kenapa 1 over sin? Sebab tadi dx over d theta sama dengan negative sin kan? Kalau terbalik apa jadi? Dia jadi pecahan lah. Itu je sebab dia. Okay, yang ni penting sebab biasanya kita dah buat okey tau, tapi kita selalu cuai kat sini. Yang ni kena tahu. Kenapa dia jadi pecahan? Sebab dia terbalik sebenarnya. Itu. Sekejap. Internet slow kot. Sekejap, aku try share balik. Takut dia jam. Okay, gerak tak? Kalau tak, cuba refresh masuk balik. Hello, saya dah boleh gerak ke? Kau masih tak gerak lagi? Gerak Okay. Okay, kita settlekan lagi sikit. Okay, darabkan sahaja. So, dia dapat negatif cosecant squared over sin. Okay, tapi bolehkah kita buat macam ni? Satu over sin ni sebenarnya apa?
Tak tahu tengok Google. 1/sin x equal to lepas tu tekan image. Nanti dia ada formula dia lah. Mana formula dia? Kan ni. Cosec kan? Alamak, tak jumpa lah kat sini. Dia ada tau, nanti nak kena ambil gambar tu. Tak apa, sekejap Cos x sama dengan cos x. Dia hilang lah gambar tu, tapi lah nanti kita tengok. Okay, tapi jawapan dia cosec kan? Okay, sebenarnya kan, kalau kat sini, kita boleh je tulis dia sebagai cosec. Okay, kita boleh je tulis dia sebagai cosec. Ataupun kalau kita tak tulis kat sini, kita tukar kat sini. Jadi, apa jawapan akhir dia? Cosec. Jadi cosec lagi kan? So, jadi negatif cosec 3. Sebab yang ni cos 2. Lepas tu tambah lagi 1. Tak. Kan 1/sin kat sini. 1/sin theta sama dengan cosec theta. Dia kan jadi darab. Tak apa, sebab benda ni dia akan menguji kita nanti. Dia bukan setakat ni je, dia akan keluar banyak lah. Dia akan keluar second. Kadang-kadang dia tulis cosecant squared, lepas tu over dengan cos. Kadang-kadang kita confuse. Yang ini macam mana pula? Yang ni tak boleh buat apa-apa lah, dia biasa je. Ataupun kalau kita nak tulis dia sebagai cosecant squared second theta. Boleh, tak ada masalah. Kalau macam ni lah kita tukar. Ataupun nak tulis stop sampai sini pun boleh. Sebab dia tak boleh buat apa-apa kan, dia tak boleh potong. Tapi kalau macam ni, dia boleh gabung. Kita tak boleh stop kat sini, nanti dia jadi tergantung. Sebab tu, kalau nak selamat, bila kita tengok kat sini, 1/sin, kita kena tengok dulu. 1/sin ni sebenarnya apa? Adakah dia sama? Kalau sama, automatik kita tukar dulu siap-siap. Dia akan jadi negatif. Negatif cosecant theta. Okay, lepas tu didarab. Didarab, dia jadilah 3. Cos 3. Okay, lepas tu ingat, ini dia punya jawapan untuk dia punya ni, d squared y, dx squared. Tapi, kita kena tahu dia nak apa. Sebab soalan ni belum habis lagi. Okay, soalan ni kata find. Ini. Find dy dx. Sorry. Yang ini dah dalam sebutan theta. Yang ni determine the value. Determine the value maksudnya nilai akhir. Nilai akhir tu kena gantilah. Okay, kena ganti. Kena gantikan theta tu. Okay. So bila kita dah cari dy dx dengan d squared y over d squared x, dx squared, kita kena gantilah. Sekejap, mana ni? Ini. Okay, kalau kod macam mana kita nak gantikan kat sini? Tak boleh kan? So kita ambil yang ni. Ambil ini. Boleh je, tak ada masalah. Ambil ini kita gantikan. So dy over dx sama dengan negatif cos 45 over dengan sin 45. 45 kan? Okay, sekejap kita buat semakan. 45 tu lah. Sin negatif cos 45 bagi dengan sin. Okay, dapat negatif 1. Sekejap. Negatif cos 45 bahagi dengan sin 45.
Itulah negatif 1. Dapat negatif 1. Okay, so jawapan ni. So, dia nak find the value. So, cari yang ni lah. Okay, so yang ni d squared y over dx squared. Kalau macam ni, kita tak tahu nak tekan calculator macam ni. Sebab calculator kita cuma ada cos, sin dengan tan. Tapi ada je dekat calculator ni nak belik, nak cari cosec kat mana, semua complicated. Takut tak ingat. So, sebabkan tu, kita kena tengok. Cosec bersamaan dengan apa? 1 over? Okay, sin cos 3 theta. Okay. So, bila kita buat macam ni, kita try tulis 1 over negatif 1 over sin kuasa 3. Okay, sin kuasa 3. So, yang ni kita tulis sin. Ni berapa? 45 kuasa 3. Ada sama je macam ni. Ataupun kita cari dulu yang biasa. Tak payah letak kuasa 3. Kita cari dulu yang biasa. 1 over sin 45. So, kita dapat negatif sub kuasa 2. Okay, lepas tu answer kuasa 3. Baru letak kuasa 3. Kuasa 3 tu yang last. So, jawapan dia negatif 2 sub 2. Okay, tengok balik sekali. Tengok lagi sekali cara tekan dia. First, tekan dulu yang negatif 1 over. Lepas tu, jangan fikir kuasa ni. Letak dulu sin 45 tu. Sin 45. Okay. Dapatkan jawapan dulu. Okay, lepas tu baru kuasa 3. Okay. Sekejap nak semak balik. Sin 45 kuasa 3. Okay, 1 bahagi dengan answer. Betul lah. Negatif 2 sub 2. Tapi kalau dalam jawapan perpuluhan dia dapat 2.828. Ni kalau dapat dalam point lah. Negatif 2.828. Negatif jangan lupa negatif. Itu saja. Tahu nak tekan calculator so slow Yang mana punya? Yang macam yang ni ke? Yang ada mode macam ni? Tak apalah, boleh je. Yang ni kalau tekan so slow kan. 1 over dengan sin sin 45. Tak dulu 45. Lepas tu 1 bahagi dengan answer. Okey, lepas tu answer kuasa dengan 3. Kuasa 3. Lepas tu dapatlah sama 2.828. Dia kena tekan satu-satu. Tapi jawapan dia negatif tadi. Lupa nak tak negatif. Tak apalah. Okay, so next question. Lagi 2 soalan kan? Tiga soalan lagi, tak apa. Okay, ni adalah error, approximation error. Okay, yang ni agak susah lah sebab dia melibatkan dia melibatkan exponential dengan trigo. Tak apa, kita try tengok. Y sama dengan XE negatif X. Okay, sekejap nak tengok nota sebab dah lupa dah macam mana nak buat approximation.
Tahu tak apa? Sekejap. Dah lupa lah nak buat approximation ni. Kita kena tengok dulu nota. Sebab dia melibatkan sin constant dengan exponential. Kita ada formula f x campur delta x sama dengan fx tambah dengan f prime x delta x. Okey, yang ini formula untuk approximation error. Okey, untuk yang depan ni, okey, x tambah delta x ni maksudnya selepas dia dah melakukan perubahan. Okey, so 5.03 lah. Okey, ni adalah 5.03. fx ni maksudnya y dia lah. Maksudnya lepas kita gantikan x tu yang asal iaitu 5. Okey, biasanya ini asal x. Okey. Kita tak boleh cakap delta x tu kita tak boleh cakap delta x tu sebenarnya 0.03 sebab kita tak confirm lagi. Okey, so kita tak confirm, kita tak boleh cakap macam tu. Okey, jadi kita kena cari dulu fx ataupun y ini sama dengan y lah, sama je. So kita try 5.03 sama dengan fx. Okey, x ni kita gantikan dengan f5. Okey, sebabnya kita nak tahu 5 tu apa, dia punya jawapan dia apa. Lepas kita gantikan x tu apa nilai y dia. So kita kena buat satu-satu lah. Okey, sekejap kita buat satu-satu So y sama dengan 5 kali dengan e kuasa negatif 5. So sama dengan 5 over e kuasa 5. Okey, ni kalau tak tahulah. Kita tulis macam ni. Lepas tu soalan ni nak apa sebenarnya? Dia nak delta x tapi dia tak bagi eksponen. Okey, tak apa, kita try buat dulu. Okay, lepas tu kita cari dia punya differentiation bagi y tadi. Maksudnya kita nak cari dy dx lah. So dy over dx dia berapa, kita kena tengok. Maksudnya kita kena tahu apa 5 untuk y ni. So kita kena gantikan 5 pada x lah. Lepas tu dy dx dia pula. Biasa soalan dia tak akan bagi yang macam ni, tapi dia bagi macam ni, so dia jadi susah sikit lah. Sebab kita tak belajar yang basic dulu kan, tu yang jadi susah. Ni differentiate dia x jadi 1, negatif x jadi negatif 1. Tak boleh, ni darab produk kan. Okay, so u sama dengan x, v sama dengan e kuasa negatif x, u prime 1, v prime ni lain sikit v prime ni maksudnya kita kena differentiate yang atas. Ni dapat berapa? Dapat. Yang ni kan sebenarnya e kuasa u. Sebab u tu kan kita biasanya anggap dia sebagai bracket kan. Ataupun function, tapi kita anggap je function dia berada dekat atas. So bila yang tu tak tahu kenapa e kuasa x sama dengan e kuasa x. Sebab x tu adalah function dia, function yang solid. Jadi bila kita differentiate x dapat berapa? 1 kali dengan e kuasa x tu balik. Dapat e x tu balik. Kalau e kuasa negatif x, kita differentiate dia dapat berapa? Okay, negatif 1. Darabkan balik dengan function asal tadi. Dapat berapa? Negatif e kuasa negatif x. Sebab tu,
Kalau perasan, kenapa sin X kita differentiate dapat cos X? Sebab X tu adalah function. Kita differentiate X ni kita dapat 1. 1 darab dengan cos X. Dapat cos X tu balik. Itu sebab kita tengok ada dua belah. Ada kiri, ada kanan. Kat sini ada kiri, ada kanan. Dia sebenarnya sama je. Cuma yang ni dia adalah simple function. Yang ini adalah function yang besar. Itu je beza dia. Tapi formula masing-masing sama. Okay. So yang ni kita kena tengok macam mana kalau eksponen ni dia ada 2x ke, dia ada apa ke, sama je, kita differentiate yang atas. Anggap yang atas ni sebagai function. Sebab tu kalau baca dekat formula ni, notes ni, dekat bahagian silap. Ni, notes ni, bila kita tengok dekat bahagian exponential. Ni. E kuasa U kat atas. U kat atas ni maksudnya function. Ni formula. Tengok kat belah kiri. E kuasa X jadi E kuasa X. Sebab apa E kuasa X tu balik? Sebab X tu adalah function. Tengok function dekat atas. Sama juga dengan logaritmik. Logaritmik pun ln yang menyebabkan logaritmik ni. Tengok function dekat anda. Macam ni kiri yang tak ada function lah. Ni X dia jadi apa? Tengok kat sini. Du dx function dia darab je macam biasa. Ni dia jadi pening sikit lah. Tengok yang bawah ni. X. 1/X. Kenapa jadi 1/X? Sebab dia adalah 1/U. Lepas tu darabkan balik dengan function yang differentiate tu. Nanti kita tengok macam mana. Tapi kena tengoklah du dx tu maksudnya function dia lah. X tu kat mana function dia. Tengok U dengan X. Maksudnya kat bawah. Itu je. Okay dah. Nanti pening pula. Mana tadi? Okay, ni dia jadi negatif 1 kali dengan E kuasa X. Negatif X. Ataupun E kuasa U lah. So dia dapat E kuasa negatif X. Okay, bila dia darab, dia produk, dia adalah darab. So U darab dengan yang ni. Yang ni darab dengan yang ni. So dia punya dy/dx. So kita dapatkan je lah negatif X E kuasa negatif X tambah. Okay, tambah dengan E kuasa negatif X. So kita boleh fakturkan. Kita boleh fakturkan E kuasa negatif X dalam kurungan 1 tolak X. Okay, kenapa 1 tolak X? Terbalikkan je lah. Okay, baru kita gantikan dy/dx tu dengan 5. Maksudnya X tu dengan 5 lah. Dia punya jalan kerja dia jadi susah. So, E kuasa negatif 5 dalam kurungan 1 tolak 5. Okay, warna biru dah. Kasih nampak sikit. Okay, 1 tolak 5 dapat berapa? Negatif 4. So, jawapan dia akan jadi negatif 4 over E kuasa negatif E kuasa 5. Kenapa E kuasa 5 kat bawah? Sebab dia adalah negatif. Okay. Okay. Yang ni, bila dia bagi function, okay, kita kena tahu formula dia. Formula dia adalah ni kalau tak tahu formula dia kat mana, boleh cek nota yang sama dekat bahagian last sekali. Bagi approximation dia ada formula tau. Ni. Formula dia. Di mana X yang tengah ni fx tambah delta X. X tambah delta X ni maksudnya yang dah ditukar. Inilah yang dah ditukar. Okay. Lepas dia bukan tolak tau. Fx ni maksudnya y itulah. Okay, y tambah dengan yang differentiate bagi y tadi darabkan dengan delta x. Tapi dia suruh cari approximation. Maksudnya soalan dia ni, tengok betul-betul soalan dia.
calculate approximately. Maksudnya dia nak kita cari value bagi approximation tu. Nilai approximate. Dia nak cari, find. Bila kita nak cari approximate ni adalah delta x. Pasal delta x tu kita tak tahu. Okey, jadi sebab tu kat sini kita ada, sekejap. Ni. Okey, jadi sebab tu kat sini fx ni dengan f prime x ni kita kena cari dulu. Yang ni differentiation bagi y tadi. Tahu kan nak cari differentiation kan? Okey, cari je macam biasa. Cuma beza dia ni je, soalan dia je beza dia. Soalan dia yang susah je dia bagi. Kalau dia bagi yang biasa contohnya macam ni, yang macam ni senang. Sebab yang ni dia nombor. Tapi kalau yang macam ni dia melibatkan exponential ataupun melibatkan apa-apa lah, logaritmik ke, sin ke, dia jadi susah. Tapi tak apa, buat je macam biasa. Cari dulu y, gantikan sahaja x tu. 5 ni yang asal. Okey, 5 ni yang asal. Asal sentiasa x. Okey, ni kita buat catatan sikit. X sentiasa yang asal. Sentiasa nilai asal. So yang ni adalah x lah, 5 ni. Jadi bila kita tulis kat sini, when x equal to 5, kita gantikan x tu dengan 5. Inilah semua ni kita gantikan dalam function y. Dengan function yang differentiation pun kita gantikan dengan 5. Itu je. Nanti kita tulis balik dalam formula tu. 5.03 adalah sama dengan jawapan dia. Jawapan bagi fx tadi apa? Y kan? So tulis jawapan dia. 5 per E kuasa 5 tambah dengan berapa tadi? Jawapan ni negatif 4. Ni. Tambah dengan ataupun tolak lah. Tolak terus senang. Ataupun tambah dengan kurungan negatif 4 over E kuasa 5. Tapi ingat, dia adalah darabkan dengan delta X. So kena dapatkan delta X. Dan kita kena cari delta X tu. Okay. Sekejap tengok nota balik, dah lupa dah. Okay, ni nota ni. Sekejap. Di dalam test. Test 2 kot. Okay, so bila kita tengok kat sini, yang ni kita tulis tolak terus boleh Tak apa kan? Kalau tulis tolak terus, sebab pening sangat lah tengok dia punya banyak simbol. Okay, dia jadi tolak. Okay, 4 delta X over X kuasa 5. Kita nak cari delta X, so kita bawa ke depan. 4 delta X over E kuasa 5. Okay, sama dengan lah, kita buat sama dengan 5 per E kuasa 5 tolak dengan 5.03. Okay, boleh buat macam ni. So apa dia punya delta X dia? So kita pun pindahkan E kuasa 5 ni jadi darab. So dia jadi 4 delta X sama dengan 5 dan E kuasa 5 over E kuasa 5. Ni aku tulis satu-satu Okay, lepas tu darabkan. Ni bahagi pindah jadi darab tau. Jangan confuse kena darabkan dengan semua. So 5.03 E kuasa 5. Dia jadi atas lah sebab dia darab. Okay, lepas tu kita boleh potong. Okay, potong. So tinggal 5. Jadi kita tulislah delta X sama dengan 5 per 4 tolak 5.03 E kuasa 5. Itu sahaja jawapan dia. Dia nak approximation je.
Cuma ikut formula. Maka dia berapa? Sekejap. 5. Kalau kita terus cakap delta X tu sebagai 0.03, salah lah. Tapi biasa macam tu, sebab kalau kita tengok kat sini pun sama, tengok soalan ni. Tak semestinya, tengok kat sini. Soalan ni fx dia, ni soalan test aku lah. 36 function asal 36. Kemudian dia naik menjadi 36.3. Takkan kita nak cakap delta x tu 0.03 kan? Jadi bila kita tengok kat sini, kita dapat berapa jawapan dia? 0.1. So jawapan dia tak semestinya 0.03. Macam itulah maksudnya. Sorry, 0.3. Silap. Tak semestinya 0.3. Jawapan dia boleh jadi lain. So approximation dia kat sini ada delta x ni. Yang ni tak payah, ni ayat dia. Okay, yang ni lah. Sekejap betul ke aku buat ni? Rasa macam salah ni. Dia ada over 4 kat sini. Sebab 4 ni bahagi semua. Lupa. Yang mana? Kat mana? A mana? Ini. Ini. Okey. Yang sini, okey. Yang ini kalau kita bawa ke sebelah kanan. Okey, kita pindah belah kanan, dia akan jadi darab. Okey, dia akan jadi E kuasa 5. Tapi jangan lupa dia kena darab juga yang sebelah kanan. Itu sebabnya. Sama juga dengan bahagi. Kalau darab pindah jadi bahagi, bila dia pindah, dia akan jadi apa? Dia akan jadi over kat bawah. Jangan lupa, belah kanan pun sama, over kat bawah. Maksudnya semua kena buat. Kiri, kanan, depan, belakang. Kalau dia ada nombor kat belakang ni pun sama kena buat. Kena darab juga. Kena bahagi ke belakang tu. Dia macam pemindahan ni algebra. Kalau kita tengok 1/4 tambah 9 sama dengan X. Okay, bila kita nak cari 1/4 X tambah 9 sama dengan 4. Okay, bila kita nak cari X ni, kita akan pindahkan 4 ni menjadi darab. Semua sekali. Tak kisahlah kalau ada nombor kat depan ke kat belakang ke kat sini ni, kita 5 tambah 1/4 ke sama. Dia akan buat benda sama. Darab, darab, darab. Konsep dia sama. Okay, itu sebab kena buat ikut yang ni. Kalau kita potong je, macam faktorkan, kalau kita potong, tak boleh. Nanti yang ni apa jadi? Apa jadi kat sini? So dia kena faktorkan. Dia kena buat macam ni, nak panah arrow-arrow macam ni. Supaya nampak. Okay, so ni. Kita buat arrow kat sikit lah, kat sikit nampak. Okay, masa yang ni. Tapi ini adalah approximation dia. Approximation dia kita tak boleh kira sebab kita tak tahu E kuasa 5 tu apa. Lainlah kalau dia nombor biasa. Kalau macam ni, okey, yang ni nombor biasa, yang ni boleh kira. Sebab dia soalan basic. Okey, tambah masa sikit boleh tak? Nak habiskan lah. Kalau hari ni kita buat example sebelah je, lepas tu nanti hari ganti nanti kita habiskan sampai trigo habis. Sebab trigo ni banyak. Kita ada berapa example kat sini, kita tak tahu dah. Nak kena target ni. 1, ada 2, 3, 4. Ada 4 lagi contoh. So bolehlah 6 lagi satu hari. So nanti kena cari hari ganti untuk habiskan yang trigo ni. Sebab nanti Jumaat Sabtu yang akan datang kita akan buat kelas jadi start pukul 9 sampai pukul 11, jadi 2 jam lah. 2 jam. Tapi ada rehat-rehat dia lah, ada gap dia. Okay. Sebab korang
dah masuk okay, integration. Tu yang tak apalah. Yang ni kena fahamkan sebab nanti integration nanti pisang. Sebab integration lagi susah daripada yang ni. Integration lagi pening tau. Aku nak fahamkan chapter integration tu makan masa. Ambil masa berapa hari? Sampai aku skip chapter. Ambil yang chapter hujung sekali. Aku ada 7 Aku ada 7 chapter. 6 Sorry, 6 chapter. Chapter 4 integration. Chapter 3 dengan 2 differentiation. 2 chapter differentiation bayangkan. Tapi differentiation chapter 1, 2, 3 memang dah boleh jawab. Chapter 4 stuck kat integration. Chapter 5 boleh buat sebab chapter 5 integration dia senang. Pelik kan? Yang basic chapter 4 tak faham. Sebab susah. Time tu belajar last minute. Sebelum exam final baru faham. Sebab beli buku ni. Ni ada buku bagus lah. Dia buku dia memang fully ajar calculus. Tapi tak galakkan lah untuk pre-calculus. Pre-calculus ni belajar lah ikut slide mana yang ada lah. Tapi kira okey lah nota. Ni daripada buku calculus yang pure punya lah. Ni yang susah terusnya. Tapi itulah tengok soalan pre-calculus pun dah susah kan. Baik belajar yang calculus yang pure punya kan. Tapi kalau nak beli buku tu dah kira dah terlambat. Tapi tak ada masalah sebab notes ni pun dah based on buku ni. So apa-apa nak risau sangat kan. Tak payah beli buku lah. Pakai notes ni pun dah cukup. Okay. Tengok lagi sikit. Soalan ni memang kena buat so slow. Kalau tak nanti tak masuk kepala. Betul. Soalan dia mengalahkan soalan yang aku pernah jawab. Sekejap. Tapi jangan salahkan dia. Sebab yelah belajar kan. Biasalah. Okay, ni okey lah. Sign. Mungkin boleh ganti kot. Tapi apa yang dia nak? Sama jugalah approximation. Tapi dia bagi kat sini delta X. Sebab yang apa beza soalan 3 dengan soalan 4? Okey. Yang ni kalau kita tengok sekejap kita zoom sikit. Okey, beza dia yang ni dia bagi X campur delta X. Maksudnya dia bagi yang daripada 5 gerak menjadi 5.03. Dia jadi total. Okey, X tambah delta X. Tapi kalau yang ni dia bagi yang macam secebis. Secebis tu yang paling kecil sekali. Nilai yang paling kecil sekali. Bila nilai yang paling kecil kita panggil dia sebagai delta. Pernah dengar delta? Delta maksudnya benda yang paling mikro, paling kecil. Okey, perubahan kecil. Ni kan orang kata varian delta lah apalah tu semua kecil-kecil lah tu, varian kecil-kecil ni. Okey, ni kecil maksudnya delta X. So delta X ni dia dah bagi dan yang siapa X kat sini? Cuba cari. Dia dah bagi dah. Nilai asal X. When X is 3. So X sama dengan 3 lah. Kita dah ada 2 dah. Ada 2 nilai. X sama dengan 3, delta X sama dengan 0.06. Sekarang ni kita kena cari akhir jawapan dia. Apa perubahan akhir dia? Dia nak approximate ni yang ni total dia. Dia nak yang X campur delta X. Okay, so kita buat benda yang sama. Okay, yang ni rasanya dalam notes ni ada. Sekejap Dia macam ni kot. Sebab dia bagi X dengan delta X. So sama juga cara dia. Kita kena cari Fx. Apa dia punya X tu kita gantikan. Lepas tu cari dia punya differentiate bagi function tu. Dan gantikan lagi sekali nilai tu. Okay, lepas tu carilah nilai dia. Okay, guna formula yang sama. Tak ada beza pun. Sama je. Okay, so kita tulis dulu formula dia. Kita nak cari F X campur delta X. Ini kita nak cari. Okay. Lepas tu, yang ini Fx campur F prime X delta X. Ini darab lah maksud dia. Okay, so siapa siapa Y? Okay, Y lah, kita guna Y kat sini. So Y dia adalah X squared sin X.
Kita tulis kat sini lah. Y dia kita ada X squared sin X. Lepas tu kita ada X sama dengan 3 dan delta X sama dengan 0,06. Ini kita tulis tepi. Okey. Apa kita nak buat? First kita gantikan dulu apa itu X tu. X tu 3 kan? So gantikan 3 lah. Okay, so ni 3 kuasa 2 sin 3. Okay, ini untuk function yang asal. Dia kena ganti dua belah. Function yang asal dengan function yang differentiate tu. So 9 sin 3. 0.471. Tulis je dalam point. Okay, yang tadi yang tertanya-tanya tu, yang ni kena cari differentiation, yes. Kena buat U, ni adalah produk kan. So U apa, X squared, V apa, sin X. Lepas tu U prime, V, ni 2X. Ini V prime, cos X. Okay, dah makin hafal kan. Okay, lepas tu produk rule dia adalah dy dx. Ni buat dalam silap. X squared cos X. So kita tulis X squared cos X tambah 2X sin X. Ataupun sin X 2X, tak ada masalah terbalik pun tak apa. 2X sin X. Okay, cukup. Lepas tu baru kita gantikan dengan 3. Okay, 3 kuasa 2 cos 3 tambah 2 kali 3 sin 3. Ini tekan satu-satu lah. Okay, 3 kuasa 2 cos 3 tambah 2 3 sin 3. So dapat 9.302. Okay, boleh bundar lah, ambil dalam 3 tempat perpuluhan pun boleh. Nak ambil 4 pun boleh, tapi 3 tempat perpuluhan pun dah kira okey lah. Okay, masukkan dalam ni. Okay. Okay, ni tahu kan kenapa dapat 0.471 kan? Sebab kita gantikan fx punya jawapan. Lepas tu tambah dengan berapa? Okay, dia darab tahu dengan delta x. Delta x dia berapa? Okay. Ini kira je lah macam biasa. Yang ni bolehlah kira guna nombor calculator. Ni tak sure jawapan betul ke tak tahu sebab yang ni kita ikut formula je. So jawapan dia 1.03 atau 1.029. Tapi pelik juga sebab perubahan dia 0.06. Sepatutnya dia punya perubahan ni dia akan jadi ni lah sikit je, dia tak boleh berubah banyak. Ni dia bila dia dah berubah dia jadi 1, dia jadi banyak. Ni rasanya ada yang salah ni. Sekejap Kita tengok notes ni balik. Sekejap
Sekejap kita try buat yang ni. Takut ada dua cara Satu cara kita buat macam ni. Sebab jawapan dia lari sangat ni. Sin X campur delta X. Sekejap kita try kira. 3 campur dengan 0.06 kuasa 2. Lepas tu sin 3 campur dengan 0.06. Jawapan dia lari. Kenapa jawapan dia lari? Kuasa 2 dah. Okay. Sebab ni based on nota, kita tengoklah soalan dia. Ini tak sure sebab jawapan dia lari. Dia dah markah. Tapi dia kata kat sini too large. Itu yang confused. Sebab yang ni kalau ikutkan, dia ikut formula. So bila kita ikut formula, dia punya perubahan dia jadi macam ni. 1.029. Tapi yang ni perubahan dia akan jadi kurang lah. Daripada 3 to 1.029. Dia jadi macam banyak kurang. Kalau based on yang ni, kalau kita tengok yang ni, formula ni kan, Y dia sama dengan 8.03 dan X dia 8, delta X dia 0.03. So bila kita try tulis function dia X tambah delta X, dia jadi macam ni. Bila kita buat benda yang sama, jawapan dia lari. Kita buat macam ni, 3 tambah 0.06 sin 3 campur 0.06, dia jadi lari. Itu yang confused tu. Macam mana boleh lari? Tapi tak apalah, ni kita skip dulu. Sebab masa ni, ni je jawapan yang kita dapat lah. Jawapan yang kita boleh dapat. Ini je buat masa ni. Nanti lecturer ada bagi jawapan tak? Nanti agak-agak lecturer ada bagi jawapan tak? Kalau dia bagi nanti semak. Antara soalan ni lah Q3 dengan Q4 sebab soalan ni susah. Satu lagi. Okay. Yang ini soalan direct code. Okay, kita tengok dulu. The side ni CC bagi petak. So kita anggaplah X bagi petak ni adalah 5 cm. Okay. Lepas tu dia kata, how much the area of the square increase? Maksudnya dia nak approximation punya value lah. Apabila CC tu bertambah sebanyak 0.01. Okay, 0.01 ni apa benda? Okay, delta X. Maksudnya dia nak approximation dia lah. Dia nak jawapan akhir tu. X campur delta X. Okay, kita try buat benda yang sama. Okay, harap soalan 5 ni boleh jawab lah. So nampak macam mudah. Nampak lah. Nampak macam mudah sikit. Okay, so katakan X sama dengan 5. Delta X sama dengan 0.0. Betul ke? 0.1 kan? 0.01. Okay. cm. Okay, katakan di petak. Lepas tu kita ada X cm. Okay, lepas tu kita masukkan dalam F X campur delta X. Okay, lupa nak bagi tahu. Bila soalan ni cakap increase, okay, dia adalah positif lah.
delta S tu akan jadi positif. Kalau dia expand maksudnya berkembang. Kalau dia mengecil atau dia berkurang, kita akan jadikan dia delta X tu sebagai negatif. Itu kena tahu. Sebab di soalan kibat ni dia akan jadi positif negatif ikut kepada soalan itu. Lepas tu ni fx lupa lah. Fx campur dengan f prime x. Okay, delta x. Dan function kita, okay, dia nak area tau. Ni kita tengok lagi sikit. Ni soalan kebat tau. Dia kata area. Area ni adalah kita punya fx. Function kita. Area tu apa area? Panjang darab lebar. So maksudnya x kali x kali s. So bila kita tengok A ni adalah function, A ni adalah x kuasa 2 cm. Okey, dan sekarang dA over dx dia berapa? Ah, 2x. Kita differentiate saja. Kita try je lah differentiate kan, sebab ni adalah function dia kan. So kita differentiate lah function tu. Okay, lepas tu when x sama dengan berapa? 5. Okay, so kita gantilah 5. So A sama dengan 5 kuasa 2. Berapa? Okay, 25. Okay, 5 kuasa 2 cm. So sama dengan 25 cm kuasa 2 lah. Okay. Lepas tu kita tengok kat sini dA over dx dia berapa? Okay, 2 kali 5 dapat 10. Okay. Masukkan dalam function fx campur delta x. Kita try tengok lah. Okay, sama dengan 25. Okay, 25 tambah berapa 10 kali dengan berapa? 0.01 sama dengan berapa? Yang ni boleh dapat. Yang ni boleh dapat jawapan. Sepuluh kali sampai 1. So, berapa jawapan akhir ni? 25 point. Itu sahaja. Sekejap tengok dia punya, dia nak apa dalam apa? Area how much the area. Okay. So, kita dalam area, so cm kuasa 2 lah. Yang ni boleh lah kita cakap, okay, delta S dia, tengok, delta S dia 0.01 kan. Tapi tengok, tak semestinya dia 25.01. Dia akan jadi 0.1. Dia bergantung kepada soalan tu, formula tu. Yang ni kita boleh yakin lah jawapan 25.1. Perubahannya. Ini kebat tapi ya senang lah. Ini boleh faham tak? Asalkan ikut formula dia je. Cuma tadi beza soalan 3 dengan 4, 5 tu, yang tu kena tahulah. Kalau contohnya dia bagi macam tiba-tiba dia bagi nombor besar kat sini, jawapan akhir, maksudnya itu adalah x campur delta s. So kena cari delta x lah. Just tukar terbalik je. Cari delta s tu. Okay, so tu je lah. Cukup lah yang ni. So ada apa-apa nak tanya tak untuk approximation value? Okay, soalan 3, 4 tu nanti hold dulu. Tapi buat dululah sebagai progress. Question 1 dengan 2 ni yang melibatkan parametrik ni okay. Okay, yang ni penting sebab formula ni.
Okey, parametrik formula dia yang ni. Dan kenal pastilah macam mana bentuk parametrik dengan bentuk biasa. Okey, bentuk parametrik ni melibatkan third party lah, senang cerita third party Dah lah dia bagi huruf apa ni? S, lepas tu huruf Y, lepas tu tiba-tiba huruf lain. Itu maksudnya third party. Itu kita guna parametrik. Okay, so yang ni kita boleh print dalam bentuk PDF. Okay, sekejap Ini apa benda? Ini soalan tutorial 8. 8? Banyak yang ada tutorial. Harap dapat result yang baik-baik Kenapa tak buat? Wajib hantar kan? Mas tak faham. Okay. Tapi at least kena tahulah macam mana nak fahamkan dia kan. Ini memanglah sebab yang ni mencabar. Actually approximation tu dalam aku punya calculus tu chapter 3. Jadi dia sepatutnya dia dah masuk chapter yang lebih advance lagi lah. Mana aku save tadi? Kat sini ke? Okay, tutorial 8. So nanti jenguk-jenguk lah. Okay, so itu je lah. Nanti kita sambung lagi. Kita discuss. Lepas habis kelas ni, ni nak discuss terus ke macam mana? Hari apa free?